Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tenaga mengajar Dr. Nofiza bin Dolah. Jadi sekarang kami akan membentangkan tugasan yang telah kami buat sebelum ini, yang bertajuk isu kepuasan kerja, prestasi kerja dan kerja dari rumah di Jabatan Pengurusan PDRM Pulau Pinang. Jadi kami ada 4 ahli kumpulan, iaitu saya sendiri 266 661, Tuan Raja Ahmad bin Raja Sulong 266 302, Farid bin Abdul Rashid 266 620 dan Muhammad Aizat bin Idris 266 652. Jadi pengenalan bagi tugasan yang telah kami lakukan ialah di era revolusi IR 4.0 telah mengubah lanskap perhubungan manusia bagi mencapai tahap kemajuan manusia yang lebih pantas. Dengan itu, semua harus mempelajari ilmu pengetahuan supaya tidak ketinggalan dalam mengikuti era baru ini. Tahap komunikasi dan cara kerja individu perlu diubah ke arah yang lebih baik. Pada tugasan ini, kami telah memilih satu organisasi yang mana dikenali sebagai Jabatan Pengurusan PDRM di Pulau Pinang, iaitu satu jabatan di bawah kontingen, di bawah Ibu Pejabat Kontingen Pulau Pinang, yang mana jabatan ini telah menjalankan tugas-tugas di jabatan ini ialah menguruskan hal ehwal PDRM Pulau Pinang, iaitu berkaitan dengan hal ehwal awam, pentadbiran, pengurusan gaji, latihan dan macam lagi. Lokasi jabatan ini adalah berdekatan dengan di Ibu Pejabat Kontingen Pulau Pinang, berdekatan dengan Jalan Pulau Pinang, Jalan Penang, Georgetown, Pulau Pinang. Di jabatan ini mempunyai 78 kekuatan anggota dan kaki tangan awam yang menjalankan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran. Jadi jabatan ini diterajui oleh seorang ketua jabatan yang mentadbir segala urusan, dan di bawah satu ketua jabatan terdapat lebih kurang 11 orang pegawai atasan yang mengawal pejabat-pejabat di jabatan pengurusan ini. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang teori yang telah kami gunakan dalam menjalankan tugasan ini, yang mengupas isu kepuasan kerja, prestasi kerja dan bekerja dari rumah. Jadi dalam bermacam-macam teori, kami telah memilih satu teori, iaitu teori daripada Frederick Herzberg, yang iaitu teori dua faktor. Teori dua faktor ini juga dikenali sebagai teori motivator hygiene. Jadi di bawah teori dua faktor ini terdapat dua faktor penting, iaitu faktor motivasi dan faktor hygiene, yang mana faktor motivasi menekankan tentang pencapaian, penghormatan dan kepujian. Faktor motivator juga dikenali sebagai faktor kandungan. Jadi sebagai contoh, di jabatan pengurusan ini memberi penghargaan kepada kaki tangan awam dan anggota melalui persijilan iaitu seperti persijilan anugerah pencapaian cemerlang, APC. Dan faktor yang kedua ialah faktor hygiene, yang mana lebih dikenali sebagai faktor hubungan yang lebih memfokuskan mengenai keadaan persekitaran tempat kerja, peningkatan gaji dan kenaikan pangkat. Jadi kami akan kaitkan teori ini dengan isu, iaitu isu kepuasan kerja, prestasi kerja dan bekerja dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Raja Ahmad bin Raja Sulong, matrik number 266302. Di sini saya ingin membentangkan perkara 4.0, iaitu kepuasan pekerja. Jadi kepuasan pekerja yang dipilih oleh Jabatan PDRM Kota Pulau Pinang adalah Jabatan Pengurusan. Jadi di mana isu yang paling penting sekali adalah di mana banyak individu mengalami masalah kepuasan pekerja itu sendiri, di mana terdapat mereka tertekan apabila tidak dapat mendapat kepuasan dalam pekerjaan itu sendiri. Oleh itu kena ada satu semangat, ada individu itu sendiri harus perlu meningkatkan prestasi secara berperingkat supaya tahap kepuasan pekerja individu itu sendiri dapat tercapai. Jadi di sini saya akan tekankan faktor
yang diterapkan bagi tingkatkan kepuasan pekerja, iaitu di mana faktor yang pertama adalah komunikasi dalam organisasi berkaitan kepuasan pekerja. Jadi faktor komunikasi ini di mana komunikasi setiap pekerja itu harus sistematik dan tepat agar maklumat yang disalurkan daripada penghantar kepada penerima adalah diterima dengan jelas lah. Di mana kita tahu era revolusi 4.0, sistem informasi pejabat sekarang terutama di Kota Pelunak adalah berteknologi tinggi. Okey, sebelum ini perkara yang secara tradisional digunakan di mana menghantar surat atau semua secara manual, tapi sekarang dihantar menggunakan teknologi tinggi seperti menggunakan fax, email dan juga mungkin aplikasi WhatsApp. Ini telah meningkatkan lagi punya teknologi, memudahkan lagi komunikasi antara penghantar dan penerima supaya maklumat yang diberikan lebih cepat dan mudah kepada setiap pekerja dan organisasi itu sendiri. Jadi daripada ini juga mungkin terdapat juga ada kelemahan dan maklumat boleh bocor daripada pengguna fax dan email tersebut. Tapi ini boleh diatasi lah dengan ni. Oleh itu, sampai itu juga kepuasan pekerja orang bawahan dengan pihak atasan haruslah wujud dengan adanya perkesalahan yang baik supaya tidak ada lagi pertelekahan dan ketidakpuasan. Yang kedua adalah suasana dan persetiaan tempat kerja ini adalah penting, di mana ia perlu pihak atasan organisasi itu sendiri menyediakan perkesalahan penting kepada setiap pekerjanya supaya mutu dan motivasi dan production seluruh pekerja itu dapat dipertingkatkan lagi. Di mana kita dapat berkaitan dengan teori Frederick yang berkaitan dengan teori hygiene yang menekankan isu perkesalahan tempat kerja dan kebersihan ini adalah faktor penting untuk individu itu sendirilah. Jadi Jabatan Pengurusan Perdayaan perlu dan sebenarnya adanya menyediakan pasaran dan soalan pejabat menyediakan oleh pihak atasan sendiri adalah merupakan aset perdayaan akan mengawal serta tahap kebersihan pekerja harus dijalankan sendiri oleh pihak pekerja. Dan seterusnya yang ketiga adalah kebajikan asas kepada pekerja. Ini adalah penting supaya kebajikan ni pihak pekerja rasa terjaga, di mana perlu beri kemaluan kepada urusan seperti yang pihak kerja yang perlukan, di mana sekiranya ada kematian, kemalangan adalah kita boleh keonaran untuk mereka bercuti sebagainya. Dan juga di pihak pilihan sendiri adanya bila berlakunya kematian dan kemalangan dia memberikan sumbangan atau dana bantuan khususnya kepada pekerja tersebut. Dan di sini juga adanya pertubuhan kelab-kelab kebajikan dan pertubuhan kelab kebajikan untuk membantu kebajikan pada pekerja ini. Yang keempat adalah gaji yang betul-betul lah. Ini adalah penting. Gaji adalah penting untuk meningkatkan populasi pekerja itu, kepuasan pekerja itu sendiri. Sekiranya ada kenaikan yang dibuat setahunan yang kenaikan yang agak bagus lah, agak baik, ini akan membantu pihak pekerja merasa kepuasan dalam pihak pekerjaan itu sendiri. Dan perlu dikaji juga adanya kenaikan pangkat lah. Kenaikan pangkat perlu sekiranya pekerja itu lah begitu membuat perkhidmatan begitu lama sekali. Pihak atasan sendiri perlu kaji apa yang perlu dibuat untuk memberikan pangkat kepada pekerja tersebut supaya mereka tidak rasa tersisih, tertekan dan kepuasan mereka akan hilang lah. Okey, yang last sekali adalah hubungan di organisasi, di mana kita setiap kerja perlu ada hubungan yang erat dalam hubungan kerja, saling membantu. Orang yang lama yang ada pengalaman sendiri perlu mengajar kepada orang baru lah. Okey, sekian saja keterangan saya berkaitan dengan kepuasan pekerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Abu Abdul Rashid. Nama matrik saya ialah 266620. Okey, saya akan menerangkan tentang pedasi kerja. Okey, pedasi kerja mempunyai 3 bahagian utama, iaitu faktor komunikasi organisasi dengan pedasi kerja. Yang kedua, hubungan ganjaran dan imbuhan dengan pedasi kerja. Dan yang ketiga, hubungan pendidikan dan latihan dengan pedasi kerja. Okey, saya akan menerangkan satu persatu. Okey, yang pertama, faktor komunikasi organisasi dengan pedasi kerja ialah tanggungjawab kepimpinan, kehadiran dan penglibatan merupakan faktor yang dapat dinilai dengan pedasi kerja. Okey, setiap di jabatan pengurusan harus peka dalam menempatkan pekerja mereka di dalam satu situasi kerja yang membolehkan komunikasi dapat dijalankan dan menghasilkan kerja yang baik kepada organisasi. Okey, yang kedua, hubungan ganjaran dan imbuhan dengan pedasi kerja. Okey, soal pekerja sering dikaitkan dengan gaji dan ganjaran. Okey, ganjaran dan imbuhan sangat diperlukan
dipertimbangkan oleh pihak atasan kerana akan meniupkan semangat motivasi diri ke atas pekerja tersebut. Okey, imbuhan dan ganjaran yang diberikan adalah anugerah persijilan dan tuntutan perkhidmatan. Okey, yang ketiga, hubungan pendidikan dan latihan dengan prestasi kerja. Okey, hubungan manusia berkait latihan dengan pendidikan sangat penting dalam meningkatkan prestasi. Pekerja baru banyak mendapat perendahan awal kerana tidak formal daripada pekerja lama dan pegawai atasan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Muhammad Idris, nombor metrik 266652. So, saya akan menceritakan sedikit tentang bekerja dari rumah, iaitu semasa penyakit COVID-19. Semasa pandemik COVID-19 ini, kerajaan telah mengeluarkan arahan supaya sektor ini tidak berkepentingan ditutup. Secara cuma sektor tertentu dibenarkan beroperasi. Sebenarnya sektor yang dibenarkan beroperasi pula harus mengikut SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, merujuk kepada Perintah Am 5/G tahun 1974 berkenaan waktu tugas atau waktu kerja, diperuntukkan bahawa semua pegawai yang bekerja waktu pejabat termasuk ketua pejabat sendiri hendaklah mematuhi waktu-waktu bekerja dan hadir di pejabat dalam masa yang telah ditetapkan. Giliran yang diberikan bukan bermaksud bekerja yang tidak datang ke pejabat boleh berehat seperti cuti rehat. Cuti rehat dan BDR adalah satu elemen yang berbeza. BDR yang bermaksud bekerja dari rumah menekankan tentang tugasan yang masih perlu diselesaikan walaupun bekerja tersebut berada di rumah. Di pejabat pengurusan PDRM pula menunjukkan terdapat pelbagai jenis fail rasmi dan sulit yang tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Maka pekerja-pekerja yang dari rumah akan bermasalah apabila fail yang mahu dirujuk untuk menyelesaikan tiada di rumah. Disebabkan terlalu banyak kekangan dalam menjalankan tugas di rumah, kepuasan kerja dan prestasi akan menurun. Malah, masalah ini boleh diselesaikan jika pekerja itu sendiri mengambil langkah-langkah penyediaan yang cukup apabila bekerja dari rumah. Seterusnya saya akan terangkan kesimpulannya. Secara asasnya, isu kepuasan kerja, prestasi kerja dan bekerja dari rumah adalah satu isu yang sangat berkait rapat dengan hubungan manusia dalam organisasi. Pentadbiran ini, organisasi tersebut akan kurang efektif jika isu ini tidak diambil berat. Setiap publik dalam pentadbiran harus memainkan peranan yang penting dalam memastikan isu ini tidak menjadi masalah pada organisasi. Sekian, terima kasih.